Tulal sebelum ini insiden yang dikaitkan antara seorang pensyarah dengan pelajar B40-nya yang tidak memiliki peranti. Maka pendekatan yang diambil oleh kerajaan adalah membantu golongan ini dan jawapannya dalam inklusif pada episod kali ini. Assalamualaikum dan salam muhibah. Saya Syed Melawar dan menemani saya di segmen inklusif pada kali ini adalah Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia. Tan Sri, terima kasih kerana bersama kami pada kali ini. Alhamdulillah. Tan Sri, kita bercakap tentang peranti siswa yang dilancarkan pada 15 April yang lalu. Ini satu usaha yang besar, jumlah peruntukannya juga besar. Mungkin elok kita memperihalkan tentang peranti siswa ini dulu, Tan Sri. Pertama sekali harus kita sama-sama fahami matlamat dan tujuan idea untuk menyediakan peranti kepada sebilangan besar mahasiswa-mahasiswi seluruh negara. Prinsip asasnya ialah kita ingin memastikan semua mahasiswa-mahasiswi yang berada di IPTA, IPTS dan sebagainya harus mempunyai peranti dan tidak lagi ada alasan kerana kemiskinan dan ketidakmampuan maka mereka tidak mempunyai peranti yang sesuai. Seperti mana yang disebutkan tadi, yang telah lahir pada satu episod antara seorang pensyarah dengan seorang mahasiswa yang sepatutnya menggunakan peranti yang betul, beliau hanya menggunakan telefon yang menyebabkan proses pembelajaran itu sedikit tidak begitu sempurna seperti mana yang diharapkan. Yang keduanya, kita tahu dalam negara kita ini, terutama sekali selepas daripada pandemik, pembelajaran bukan lagi hanya berada di bilik-bilik kuliah. Banyak daripada kalangan siswa-siswi kita terpaksa melakukan pembelajaran secara jarak jauh yang memerlukan peranti, PDPR dan sebagainya. Dan bagi keluarga yang kurang mampu, mereka akan bermasalah kalau mereka terpaksa membeli peranti yang baik, yang lazimnya harganya mencecah angka ribu. Bukan hanya soal beberapa ratus ringgit. Jadi perkara ini telah dibincangkan di antara khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Menteri Pengajian Tinggi, Menteri Kewangan dan saya sendiri untuk memikirkan satu kaedah ataupun satu program yang memastikan pelajar-pelajar kita yang berada di universiti sentiasa mempunyai peranti dan tidak terganggu pembelajaran mereka semata-mata kerana mereka tidak ada kemampuan. Walaupun sebelum daripada ini sebenarnya sudah ada pemimpin masyarakat, wakil rakyat, badan NGO dan sebagainya yang menyumbangkan peranti termasuk juga laptop tetapi secara ad hoc. Kali ini kita adakan satu program yang menyeluruh ke semua IPTA, IPTS, ke semua pelajar-pelajar di college-college kita panggil college community dan juga pelajar-pelajar politeknik asalkan mereka datang daripada keluarga B40 yang berpendapatan bawah pada 5,000 ataupun lebih tepat lagi 4,850 bagi pendapatan keluarganya, mereka layak untuk memohon sebuah peranti yang disediakan di bawah program ini. Tan Sri sudah mula bercakap soal kelayakan ini. Saya melihat isu yang diperdebatkan adalah tentang spesifikasi. Apabila Tan Sri menyebutkan tadi soal peranti yang sesuai dan secocok dengan keperluan pendidikan. Sebenarnya saya sangat teliti dalam soal mutu peranti yang akan digunakan sebab sering kedengaran dalam beberapa program-program pemberian peranti dikatakan peranti yang substandard ataupun peranti yang tidak cukup bermutu, peranti yang bila pakai sekejap menimbulkan masalah. Biasanya itu peranti-peranti yang diberikan secara percuma yang kadang-kala memang ada, saya tidak menafikan, pernah ada peranti-peranti yang sedemikian. Dan berdasarkan kepada pengalaman itulah kita ingin memastikan program peranti siswa membekalkan peranti yang bermutu tinggi, peranti yang mana mahasiswa dapat melihatnya yang berada di dalam pasaran, bukan yang bersifat OEM ataupun dibuat spesifik untuk program tertentu yang biasanya cuba dilakukan dengan secara kos yang sangat rendah, yang murah.
dan itu menjadi satu prasyarat. Sebab itu sebelum program ini dilaksanakan, kita telah merujuk kepada beberapa jawatan kuasa untuk memberikan nasihat kepada KCOM tentang spesifikasinya. Kita telah merujuk kepada jawatan kuasa pemandu ICT yang memang sedia ada dalam kerajaan. Kita juga telah merujuk kepada jawatan kuasa teknikal spesifikasi ICT kerajaan. Dan juga ini dengan kerjasama penuh agensi-agensi seperti Mampu, dan juga kita telah membuat beberapa trial di mana beberapa peranti yang tertentu dengan spesifikasi yang tertentu kita telah serahkan kepada satu kumpulan pelajar mahasiswa untuk mereka cuba guna dan mereka memaklum balaskan kepada kita tentang experience mereka berasaskan kepada spesifikasi yang telah ditetapkan. Dan kita mendapati peranti dalam spesifikasi yang biasa dalam bentuk tablet itu ada banyak range-nya, daripada yang spesifikasi rendah sampailah pada spesifikasi yang tinggi. Begitu juga laptop, ada laptop yang mempunyai spesifikasi yang agak inferior dan ada laptop yang betul-betul berkuasa tinggi. Namun kita juga terpaksa menerima realiti kalau kita nak memastikan program ini sampai kepada sebilangan besar siswa-siswi, maka kita ada elemen kos yang kita kena ambil kira di situ. Jadi kita telah bincangkan perkara ini dengan mendalam dan dengan bajet yang ceiling yang ditetapkan sebanyak 450 juta. Kita merasakan memberikan tablet yang berkualiti tinggi adalah lebih baik daripada memberi laptop yang bermutu rendah. Ya. Dan oleh sebab itu, insya-Allah peranti yang akan diberikan nanti adalah antara peranti yang terbaik berada dalam pasaran. Tablet yang terbaik berada dalam pasaran, malah diberikan beberapa lagi nilai tambah dalam spek itu. Misalnya, peranti tablet yang lazim ada dalam pasaran sekarang kebanyakannya 3 RAM dan ke bawah. Dan juga skrin yang agak kecil, dan tablet itu biasanya tidak datang bersama dengan keyboard ataupun stylus. Dia just a tablet yang biasa. Tetapi untuk program ini kita tambah baikkan spek itu, bahawasanya selain daripada dia mempunyai tablet yang biasa, mesti dikembarkan bersama dengan stylus dan dikembarkan juga dengan dengan keyboard supaya boleh digunakan dengan lebih selesa untuk biasanya membuat kerja-kerja kuliah dan sebagainya. Dan disyaratkan minima 4 RAM, 64 GB dan juga screen size tidak boleh kecil daripada 10.1. Ini dalam proses tender. Saya tak dapat menyebut secara perinci kerana tender sedang berjalan. Masuk peringkat akhir minggu depan diputuskan. Sebab ya saya sebut itu cuma spesifikasi minima. Saya menjangkakan pelajar akan mendapat ataupun akan ditawarkan oleh pembida-pembida dengan spesifikasi lebih baik daripada apa yang sebut tadi. Ya, misalnya syarat minima kita waranti 1 tahun. Kita mungkin mendapat waranti 2 tahun. Saya menjangkakan boleh mendapat. Ada yang menawarkan waranti 2 tahun. Kita kata skrin minima 10.1 senti. Tapi ada yang membida dengan 10.4, 10.5 senti. Jadi saya menjangkakan daripada syarat minima yang disyaratkan sewaktu kita membuka tender, mahasiswa-mahasiswi akan mendapat spesifikasi yang lebih tinggi, yang lebih baik, malah lebih baik daripada apa yang ada dalam pasaran pada hari ini. Dan kita akan cuba berusaha untuk mendapat latest model. Dan juga daripada jenama-jenama yang established. Tidak akan dipertimbangkan, walaupun ada yang menawarkan berbagai-bagai brand yang saya anggap agak inferior, tetapi setakat ini yang digambarkan kepada saya, walaupun sebab saya tak terlibat dalam urusan tender, tetapi nampaknya ada cukup bilangan mereka-mereka yang telah menawarkan jenama-jenama yang cukup premium dalam pasaran. Ya. Jadi saya merasakan insya-Allah pada bulan Jun nanti peranti yang diperolehi oleh siswa-siswi ini adalah peranti yang bermutu tinggi,
peranti dengan spesifikasi yang cukup untuk average student untuk menggunakannya bagi tujuan pembelajaran mereka. Walaupun saya tidak menafikan ada siswa-siswi dalam kuliah-kuliah yang tertentu, dalam fakulti yang tertentu, misalnya fakulti seni bina, fakulti kejuruteraan, yang mereka menggunakan laptop untuk membuat desain dan sebagainya. Tapi itu satu kelompok yang kecil. Saya perlu melihat kepada keseluruhan cross section siswa-siswi kerana kita nak memberikan ini kepada semua daripada golongan B40. Ya. Tan Sri, B40 mereka masih perlu memohon. Jadi bagaimana proses permohonan ini? Saya dikhabarkan ada portal sehinggalah kepada delivery, penyerahan itu nanti. Proses memohon ini telah kita fikirkan dengan mendalam. Tujuannya adalah supaya ia ini dilakukan secara mudah. Bukan saja mudah memproses permohonan, mudah dari segi untuk kita nak melaksanakan penyampaian dan roll out, tetapi juga di bawah program ini ada perkhidmatan susulan yang berpanjangan. Ya, itu bezanya kalau kita hanya membuat secara pemberian terus. Sebab asalnya dulu dicadangkan pelajar pergi kepada telco, mereka memberikan bukti yang mereka golongan B40, mereka confirm sebagai mahasiswa, mereka ambil peranti yang tertentu, syarikat telco akan membuat claim kepada kerajaan. Tapi kalau kita teruskan dengan idea yang asal itu, dia tidak berupa satu program kerana kita tidak dapat memantau apakah masalah pelajar selepas itu. Dia mungkin dapat, kemudian dia hilang. Mungkin dapat, dia salah gunakan. Mungkin dapat, dia tak perlukan, dia mungkin dia jual. Jadi program yang sebegitu, walaupun ada kelihatan macam baik sebab you bagi terus begitu saja, tetapi pada jangka panjang sebagai satu program, kita tidak mahu ianya sebagai one off. Sebab spirit kepada program ini ialah sepanjang masa dia belajar, dia mesti tidak tergendala kerana ketiadaan sebuah peranti. Sebab itu di bawah sistem kita ini, katakanlah dia buat permohonan, dia dapat satu peranti. Kemudian dia ditimpa bencana, rumahnya tenggelam kerana banjir, atau peranti itu rosak. Dia boleh mendapatkan serta-merta peranti gantian supaya pembelajarannya tidak terganggu. Tapi kalau kita berikan terus, lepas itu mana apa-apa berlaku adalah menjadi tanggungjawab mereka sendiri. Tetapi masalah mereka akan tetap timbul kerana mereka ketiadaan peranti setelah mereka mendapat sebuah peranti yang diberikan. Jadi ini semua telah kita kaji supaya program ini berkesinambungan. Yang keduanya kita memikirkan kalau kita buat one off, sebagai satu pemberian one off tahun ini, bagaimana tahun depan? Bagaimana tahun selanjutnya? Akan ada lagi golongan B40 yang baru masuk ke universiti dan sebagainya. Sementara kaedah yang kita perkenalkan sekarang ada kontinuitinya dan kita boleh meneruskan untuk beberapa tahun, sementara kita akan membuat kajian, penelitian, keberkesanan program, boleh dibuat penambahbaikan, dan begitu juga kita mungkin, saya kata mungkin boleh perluaskan kategori orang-orang yang boleh menerimanya. Saya sudah pun mendapat pengesyoran daripada Mesyuarat Jemaah Menteri supaya melihat juga kepada institusi di bawah kementerian lain. Pada masa ini KECOM mengambil pelajar yang di bawah kelolaan Kementerian Pengajian Tinggi. Tapi ada pelajar-pelajar misalnya di Institut Pendidikan Guru di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang juga membuat program diploma dan juga ijazah. Dan saya rasa kita bersedia untuk membuat penelitian setelah kita membuka permohonan. Kalau kita ada kapasiti, kita bersedia memperluaskan kepada kumpulan-kumpulan yang lain. Jadi itu advantage-nya kita menggunakan konsep guna pakai. Dan pelajar yang memiliki peranti sewaktu mereka belajar, mereka ada rasa tanggungjawab untuk menjaga aset itu. Mereka juga diberikan kemudahan. Kalau aset-aset berkenaan rosak, hilang dan sebagainya, mereka masih berhak untuk mendapat peranti-peranti yang lain sebagai ganti. Tan Sri, kini kita sudah pun melancarkan portal je. Dan bilakah jangkaan penyerahan yang pertama boleh dilakukan? Ya, kita mulai pada 15 hari bulan April, iaitu bermula daripada jam 8 pagi, portal dibuka. Kemudian permohonan setakat apa yang saya monitor sangat ramai.
dan portal itu akan terus dibuka sehingga satu tempoh yang kita akan beritahu kelak. Sementara itu setiap hari kita akan pantau berapa banyak permohonan yang masuk, kerana itu perlu diselaraskan dengan perolehan, dengan delivery peranti-peranti oleh pembida yang dipilih oleh Kementerian Keuangan. Kemudian roll out-nya kita telah tetapkan date pertama untuk roll out fasa pertama, iaitu dalam bulan Jun. Mungkin sekitar minggu kedua bulan Jun, tertakluk kepada delivery daripada pembida-pembida yang dipilih. Jadi timeline itu sudah ada, dan selepas kita membuat roll out fasa yang pertama berdasarkan pada mungkin permohonan dalam tempoh 30 hari portal dibuka sebagai prioriti, kita akan memproses pula fasa yang kedua. Jadi roll out yang kedua itu dijangka pada bulan Ogos, iaitu kira-kira 60 hari selepas roll out yang pertama. Itu untuk mereka yang lewat memohon dan juga kes-kes di mana mereka yang tercicir pada senarai dan juga kes-kes rayuan yang kita perlu memproses satu persatu. Jadi timeline ini telah pun kita tetapkan, KCOM tetapkan, dan kita harap ianya dapat kita penuhi. Walaupun ada cabaran-cabaran tertentu, misalnya proses tender agak complicated, memakan masa yang lebih sikit. Proses delivery-nya nanti, sebab saya percaya peranti itu tak berada dalam negara sekarang ini. Dengan jumlah yang besar begitu, sudah tentu dia perlu didatangkan daripada manufacturer. Mungkin daripada Korea ataupun daripada mana. Jadi itu akan memakan masa dari segi logistik. Tetapi tempoh yang kita berikan itu kita merasakan boleh dipenuhi. Jangkaan 350,000 penerima. Pesan terakhir Tan Sri kepada bakal penerima peranti ini, apa nasihat dalam keadaan mereka sebenarnya meminjam peranti ini sebelum diwariskan? Sebenarnya bukan meminjam, ya. Kita memberikan guna pakai selama mana, sebab keperluannya adalah untuk belajar. Dan kita memberi jaminan selama mereka belajar, mereka ada akses untuk mendapatkan peranti secara percuma. Kita belum putuskan soal pemilikan. Ada yang kata dah 2-3 tahun peranti dah jadi orang kata dah obsolete, ya, dengan model dan sebagainya. Itu kita akan fikirkan kemudian, sama ada kita nak ruang untuk nak beri pemilikan terus, ada kaedah buyback, sebab ada banyak lagi option-option, ya. Saya punya main concern sekarang ini supaya anak-anak kita di universiti yang datang daripada keluarga miskin mesti mempunyai peranti dan tidak ada alasan mereka tidak menyertai arus digital sekarang dari sudut pembelajaran, dari sudut aktiviti harian dan sebagainya. Dan bukanlah kita tidak lagi mahu peranti itu menjadi hak eksklusif keluarga yang berada sahaja, tetapi sesiapa sahaja yang melaksanakan, menjalani kursus diploma dan degree daripada institusi yang kita senaraikan tadi, sekarang ini semuanya ada akses untuk memiliki satu peranti yang bermutu untuk membantu pembelajaran mereka dan aktiviti mereka harian. Itu yang penting bagi kita. Milik tak milik memang mereka memilikinya sepanjang mereka berada di universiti, kecuali mereka diberhentikan, mereka sudah tamat pengajian dan sebagainya. Itu saya percaya adalah satu situasi yang sudah berbeza. Mereka bukan lagi memerlukan peranti seperti mana yang kita sediakan. Dan kita boleh putuskan bila sampai masanya. Untuk masa ini, saya nak memastikan seberapa ramai base figure kitanya, jangkaan berdasarkan data yang ada 350,000. Tapi tidak terhad kepada 350,000. Kalau kita dapat saving dan sebagainya, saya akan perluaskan lagi program pada kelompok-kelompok yang belum termasuk dalam kategori yang telah kita luluskan. Sekaligus saya menjangkakan akan lebih banyak kenyataan yang dikeluarkan dari pihak Saya rasa perlu daripada semasa ke semasa, kerana ini satu program yang baru dan tidak pernah dilaksanakan sebelum pada ini dalam negara kita, dan tidak ada negara rasanya setakat ini yang membuat program sebesar ini. Jadi maklumat-maklumat akan terus disampaikan daripada semasa ke semasa. Terima kasih Tan Sri kerana bersama Inklusif pada kali ini, dan manfaat kepada penerima harus disyukuri. Mudah-mudahan ia bermanfaat dan membantu pembelajaran. Kita jumpa lagi dalam kesempatan Inklusif akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum dan salam muhibah.